Baik, kembali bersama kami dan seperti yang Hawa dan saya dah kongsikan, topik kita pada hari ini adalah pertolongan cemas psikologi dan kita sudah pun terhubung bersama dengan seorang pakar dalam talian sekarang ini. Ya, Hawa? Kita bersama dengan Puan Hajah Azlina Rozi Ghaffar, iaitu konsultan psikologi, klinik psikologi Azlina. Assalamualaikum Puan Azlina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Jita? Sihat. Puan Azlina sihat ya, dan suara Puan Azlina cukup jelas. Tapi Puan Azlina, sebelum kita nak mendalami topik kita pada hari ini, apa kata kita saksikan dahulu sebuah laporan berkaitan dengannya. Silakan. Musibah banjir yang melanda negara di beberapa negeri termasuk Lembah Kelang, ekoran hujan lebat yang berterusan sejak Jumaat lalu sememangnya memberikan impak yang cukup besar kepada seluruh rakyat Malaysia. Kejadian ini dicatatkan antara yang terburuk melanda negara sehingga menyebabkan ramai yang kehilangan tempat tinggal, kerosakan harta benda serta menyebabkan kemalangan jiwa dan kematian. Keadaan banjir di Lembah Kelang, terutama Selangor, disifatkan luar jangka berbanding negeri-negeri di pantai timur apabila tibanya fenomena musim monsun timur laut ini. Bagaimanapun, penduduk di setiap negeri dinasihatkan untuk melakukan persiapan sewajarnya bagi menghadapi sebarang kemungkinan dan perlu sentiasa peka dengan amaran hujan lebat serta angin kencang dan laut bergelora yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Selain itu, terdapat beberapa peringatan atau tip keselamatan awal yang boleh diamalkan sepanjang musim tengkujuh ini. Jadi untuk penonton-penonton di rumah apa peralatan yang perlu kita sediakan adalah contoh kita kena ada kit makanan. Sebab apa, kita tak tahu bila air tersebut akan surut dan kemungkinan ada yang kita dapat lihat mangsa tersebut dia sampai tinggal di kat atas bumbung rumah. Dan kemudiannya alatan macam tadi Fiza ada sebut, lampu suluh tu amat penting lah bila berlaku di waktu malam. Sukar untuk kita melihat ataupun mencari apa-apa barang yang penting. Dan kalau boleh, kita sarankan cari apa-apa yang boleh menampung ataupun yang boleh terapung di permukaan air. Contoh paling simple yang paling penting sini adalah life jacket lah. Life jacket ini amat penting dan saya berpandangan wajarlah untuk setiap isi rumah memiliki life jacket di kawasan-kawasan yang berpotensi untuk berlakunya banjir tersebut. Justru tidak kira di mana anda berada, kesiapsiagaan dan kesedaran semua pihak itu amat penting bagi mengurangkan risiko yang bakal terjadi di masa akan datang. Segi persediaan bukan sahaja dari segi fizikal tapi dari segi mentalnya juga. Dan antara yang anda saksikan sebentar tadi ialah antara sedutan wanita hari ini pada 10 November lalu. Baiklah, hari ini kita nak fahami dan pelajari bagaimana kita boleh membantu mangsa-mangsa banjir ini dari segi emosi dan kita bersama dengan Puan Azlina ya. Okey Puan, apa yang boleh kita faham tentang emosi ataupun perasaan mangsa-mangsa banjir ni Puan Azlina? Terima kasih ya Hawa. Jadi apabila berlaku bencana bencana seperti ini ataupun apa-apa saja krisis lah yang berlaku, manusia biasanya dalam keadaan dia akan mengharungi beberapa fasa emosi ya. Dan kita kena faham apabila manusia dalam keadaan terkejut dan terperanjat, maka di situ mungkin akan jadi panik ya, akan jadi takut ya, ada yang marah ya, ada yang menyesal dan sebagainya. Ini semua adalah emosi manusia yang normal. Ya, jadi kita kena acknowledge ya, maknanya kita kena iktiraf bahawa manusia ada perasaan-perasaan seperti ini yang mana perasaan ini adalah normal ya apabila kita berhadapan dengan sesuatu yang kita tak biasa hadapi. Kan dalam suasana zon selesa kita setiap hari pergi kerja, balik kerja dan sebagainya, biasanya emosi kita lebih stabil kan ya. Tapi apabila berlaku satu peristiwa yang sangat luar biasa di luar jangkaan dan apatah lagi ya, tidak ada persediaan ataupun tidak ada pengalaman menghadapi perkara seperti ini sebelum ini. Jadi biasanya dengan peristiwa yang luar biasa ini, biasanya manusia akan mengalami kejutan emosi. Kadang-kadang kita jadi marah, kita jadi panik, jadi takut, jadi
terkilan ke, menyesal, geram dan sebagainya. Jadi perasaan ini perlu difahami dengan baik dan perlu dibantu ya. Di sini macam mana nak bantu perasaan itu ada 3, kalau dalam psychological first aid tu dia ada 3 garis panduan ya yang kita boleh ikutilah ya. Saya huraikan 3 garis panduan ini secara ringkas, iaitu yang pertama ialah look ya. Yang kedua listen, yang ketiga link. Jadi bila kita kata look ni ataupun lihat ya, maknanya apabila kita nak membantu ya Hawa dan Sanita, kita lihat dulu keadaan tempat yang kita nak bantu tu lah ataupun mangsa tersebut ya. Misalnya mangsa banjir, bagaimana keadaan dia, adakah selamat. Pertama sekali kita kena pastikan dia dalam keadaan selamat lah. Kalau dia dalam keadaan selamat, mungkin kita lihat pula bagaimana yang kita boleh bantu dia, sebab kita pun mesti berada dalam keadaan yang kita boleh memberikan bantuan dan pertolongan. Kalau tidak, takut nanti kita dua-dua tak selamat. Kan? Jadi penting ya bagi orang yang nak membantu untuk dia menilai dulu suasana tu. That's why dia kena look tengok ada tak di situ apa yang boleh digunakan untuk membantu. Contohnya katalah ya orang tu duduk dekat atas bumbung kan. Kita tengok hari tu kan Sanjita masa mula-mula banjir tu ada yang viral kan satu keluarga tu terpaksa naik atas bumbung kan untuk menyelamatkan diri daripada banjir ya. Jadi kalau kita sampai di tempat tersebut, kita tengok adakah kita ada kemampuan untuk membantu turunkan daripada bumbung. Kalau kita tak ada kemampuan, kita pergi pula pada yang link tadi itulah ya, maknanya kita dapatkan bantuan. Okay, tapi semasa kita berada di tempat kejadian tersebut, kita tengok apakah bentuk bantuan yang diperlukan. Di sini perlu ada listen. Jadi tanya dia orang tanya dia apa yang dia perlukan selain daripada kita dah assess sendiri kan. Mungkin perlukan bot, mungkin perlukan makanan, mungkin perlukan barang-barang kering ke, sebab tempat yang kita akan pergi ni berbeza-beza. Mungkin ada orang pergi ke tempat pemindahan sementara PPS kan. Di PPS mungkin dah ada barang-barang keperluan yang disediakan oleh pihak PPS. Misalnya sudah ada kemah, ada tempat saya tengok agak advance dah ada kemah dah untuk setiap keluarga. Ada bekalan-bekalan makanan, ada beras, dah ada pampers, dah ada tu. Tapi kadang-kadang ada tempat yang kita pergi tak ada apa-apa pun makanan pun tak ada kan. Jadi kalau kita hantar perkara yang barang yang salah, nanti mungkin dia tidak begitu berguna lah kan. Contohnya macam kalau atas bumbu kita bagi dia Maggi, dia tak boleh nak masak pun kan. Jadi kita kena berikan apa yang sesuai dan kita pun boleh tanyakan apa yang diperlukan. Jadi itu yang kedua listen. Yang ketiga link. Link ni maknanya kita hubungkan dengan pihak-pihak yang kita rasa boleh membantu. Misalnya cuba dapatkan daripada lokal dulu. Contohnya macam penghulu ke, ketua kampung ke, pihak masjid ke yang terdekat dengan kawasan tersebut. Sebab kadang-kadang kan Hawa dan Sanjita, kadang-kadang tempat yang banjir yang kita pergi ni hanya di bahagian tertentu sahaja. Tapi dekat bahagian luar tu elok tak banjir pun. Kadang-kadang masih okey, ketua balai raya okey, ada sekolah yang okey. Jadi tapi mereka tidak tahu ada mangsa banjir ni sebab kadang-kadang kan terputus hubungan. Misalnya malam saya pergi ke Hulu Langat, mereka terputus hubungan selama 5 hari tak ada bekalan elektrik. Tapi berita tu tak sampai keluar. Betul. Jadi bila kita sampai di situ, kita tanya mereka apa yang mereka perlukan. Dia kata dah ada banyak NGO hantar makanan, semua proto semua dah ada, dia kata. Jadi yang tak ada ialah torchlight. Dia minta kita belikan torchlight dengan sebab dia kata gelap. Sebab hujan masih turun kan, jadi siang pun gelap, malam apatah lagi gelap juga kan. Faham dan saya setuju sangat dengan apa yang Puan Azlina kongsikan lah, sebab mungkin ada sesetengah kawasan sejak 18 Disember sudah mula hujan dan ditempatkan lebih awal kan. Jadi mereka mungkin dah ada apa yang keperluan-keperluan asas. Jadi seperti yang Puan katakan, kita tanya dahulu, listen, tanya apa yang mereka perlukan, setelah itu kita berikan bantuan. Tapi Puan Azlina, mungkin Puan Azlina juga boleh kongsikanlah, kita setiap orang yang ditimpa musibah ataupun bencana ini ada fasa-fasa yang perlu dilalui. Mungkin buat masa sekarang respon seperti yang Puan kongsikan, dan setelah itu recovery kan. Recovery bukan sahaja untuk membina semula rumah mereka, membersihkan dan semuanya, tetapi recovery untuk diri mereka juga. Mungkin Puan boleh kongsikan lebih lanjutlah mengenai trauma yang dilalui mereka. Mungkin kita tak melihatnya dengan mata kita, tapi apa yang sebenarnya dilalui oleh mereka dekat dalam diri mereka itu. Ya, okey. Ini kita nak pergi lebih lagi kepada listen tu lah. Kan apabila kita mendengar ya,
bila kita mendengar emosi manusia, perkara pertama yang kita kena buat ialah kita kena iktiraf emosi tersebut. Seperti pengalaman dia sendiri ya. Kita sendiri tak mengharui pengalaman tersebut kan. Jadi kita jangan katalah misalnya janganlah fikir macam tu. Kenapa puan cakap macam tu? Jangan ya. Jadi kita kena bahawa pengalaman tersebut adalah apa yang telah mereka lalui. Jadi kita dengar dengan baik ya. Apabila kita dengar ni kan Hawa, Sanjita, kita kena dengar dengan empati. Empati maknanya seolah-olah kita sendiri berada di situ. Kita sendiri menghargai perkara tersebut. Jadi bila kita sendiri menghargai, barulah kita akan rasa betapa dahsyatnya misalnya perkara tersebut berlaku dan perasaan yang dialami. Dan lain dia punya interpretasi ya kepada perkara tersebut walaupun perkara yang sama. Contohnya ada orang mungkin memang rasa sangat kecut. Ada orang mungkin dia boleh mengawal perasaan dia dan dia after some time misalnya setelah beberapa ketika dah sehari dia dah boleh bertenang boleh stabilkan perasaan. Baik, Puan. Orang masih lebih bingung contohnya macam contohnya kanak-kanak kadang-kadang mereka sangat tertekan remaja dia dah lagi bingung kenapa benda ni, kenapa rumah dia dah tak ada, mana mainan dia, kenapa mainan dia semua tak ada. Dan bagi orang tua pun kadang-kadang orang tua warga emas yang sakit, yang memang terlantar, kadang-kadang mereka pun dalam keadaan sakit mungkin ubat dia pun hanyut juga jadi dah tak pakai ubat. Jadi dia dalam keadaan delirium ke misalnya sakit dan tak jadi bingung jadi ini yang kita perlu bantu maknanya dengan mereka bercerita dan hanya iakan sahaja, jangan nafikan tersebut. Okey, baik. Puan, kita nak memahami lagi emosi mangsa banjir ini dan terutamanya mereka yang ada anak-anak dan sebagainya kan, bagaimana untuk menenangkan, memahami anak-anak itu lagi. Tapi sebelum kita sambung, Puan, kita nak saksikan tinjauan bagaimana masyarakat membantu antara satu sama lain membantu mangsa-mangsa banjir untuk mengemas kediaman mereka. Ayo kita saksikan. Dalam kejadian hujan lebat dan air pasang pada Jumaat lalu, kawasan perumahan di Taman Kelang Perdana dinaiki air sehingga ke paras lutut yang menyebabkan hampir 2,000 orang terjejas, iaitu melibatkan kira-kira 500 keluarga. Sekarang ni saya berada di salah satu kawasan yang terjejas akibat banjir, iaitu di Taman Kelang Perdana. Dikabarkan penduduk di sini mula membersihkan rumah masing-masing selepas air mula surut sejak 2 hari lepas. Dan di sebelah saya ni terdapat longgokan barang-barang yang telah rosak dan yang terpaksa dibuang. Tinjauan kru wanita hari ini mendapati penduduk mengalami kerugian yang tinggi kerana berhadapan dengan kesan banjir yang telah merosakkan struktur kediaman selain harta benda musnah diselaputi lumpur sehingga menyebabkan kebanyakan barangan terpaksa dibuang. Seorang penduduk iaitu Marini Hacil, 62 tahun dan anaknya Nur Syahira Muhammad Yusof, 33 tahun, mengakui barang di kediaman mereka kebanyakannya rosak ditenggelami air. Badan elektrik kan macam peti ais, TV, yang lain semua terapung. Dia naik dengan cepat air tu. Kalau yang macam almari tu semua membuanglah kat depan tadi. Kembang. Jadi net TV semua dah habis. Barang hantaran Nana, barang hantaran adik pun ada yang tak elok jugalah. Macam dia ada beli almari, rak TV pun dah belum guna lagi, dah kembang apa semua macam tu. Dia punya majlis tunang dia bulan depan. Penduduk lain iaitu Nurul Huda Ali, 46 tahun pula, memberitahu kerja-kerja mengemas dan membasuh rumahnya dijalankan sejak Isnin lalu dan mengakui turut terpaksa banyak membuang pakaian yang tidak dapat digunakan lagi. Malam, dia pukul 9 pagi. Ni hari ni rehat sikit. Ada nak buang cadar sebab dia letak sebelah bawah kan. Kalau letak sebelah bawah, bila air masuk dalam almari kan, yang je rasa tu. Sebab biasa naik air pun tak adalah sampai macam tu tingginya. Tak sangka lah. Sementara itu, Halijah Syafi'i, 53 tahun, berkata dia menganggarkan kerugian yang dialaminya kira-kira RM2,000 dan berharap bantuan pasca banjir dapat disegerakan agar dapat meringankan bebannya. Harapan kami semualah kalau boleh
naklah bantuan tu segera kan, sebab banyak yang rosak. Ada yang barang-barang elektrik pun dah tak boleh pakai. Macam bilik tidur semua kan, katil, lemari semua dah rosak dah habis semua. Walaupun berduka tapi tetap gembira. Diharapkan semua mangsa yang terlibat untuk kekal tabah mengharungi dugaan dan semoga usaha pemulihan di kawasan yang terjejas dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Walaupun berduka tetap gembira, Hawa, ya. Apabila kita melihat reaksi mereka ya sedih, ada yang gembira dan sudah reda dengan keadaan, menerima sahaja apa yang berlaku, dan itu adalah fasa recovery, tengah membersihkan rumah, mengemas dan sebagainya. Dan mungkin Puan Azlina, di sini kita boleh kongsikan bagi mereka yang pertama kali melalui bencana banjir ini kan, mereka tidak menduga langsung apa yang menimpa mereka kan, dengan kerugian dan sebagainya. Jadi kita sebagai masyarakat, bagaimana boleh kita memberikan mereka sokongan moral itu, bukan sahaja untuk dewasa tetapi juga untuk kanak-kanak yang psikologi mereka mungkin tidak begitu stabil buat masa sekarang? Baik, jadi bila kita bertemu dengan mereka macam saya, kita cuba untuk menjadi pendengar ya, dan memberikan affirmation lah, ataupun maknanya mengiktiraf perasaan mereka, mendengar dengan baik dan membantu mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya apa yang dirasa, contohnya kadang-kadang ada yang mungkin akan kata trauma misalnya apabila hujan lebat sekali lagi, sebab kalau kita tengok masih lagi hujan turun kan di beberapa tempat. Jadi kadang-kadang ada yang dah mula trauma sebab kita ingat sekali pertama hujan turun dan tiba-tiba air masuk sampai dalam rumah dan tiba-tiba dah naik dah sampai peras pinggang. Kan ya. Jadi apabila hujan semua turun sekali lagi, dia dah jadi trauma. Jadi kita boleh tanya dia, kalau berlaku sekali lagi katnya hujan, apa yang puan boleh lakukan ataupun apa yang encik boleh lakukan kan ya. Jadi mungkin dia akan dia sendiri boleh fikirlah, misalnya saya rasa saya dah kena berjaga-jagalah, saya dah kena hubungi pihak-pihak berkenaan ke misalnya, ataupun ada juga yang walaupun sudah boleh pulang ke rumah tapi mereka boleh kembali semula ke PPS untuk mendapatkan makanan dan tempat tidur. Balik ke rumah, bersihkan rumah sahaja. Jadi maknanya kita bagi tahu dia, maknanya walaupun encik dah boleh balik ke rumah, tapi kalau encik rasa tak selamat di rumah, boleh pergi semula ke pusat pemindahan sementara ya, untuk keselamatan diri encik dan ahli keluarga. Jadi kita bincangkan apa yang boleh dilakukan dan bukan setakat maknanya dia merasa cemas, merasa takut dan sebagainya. Tapi what is doable? Apa yang boleh dilakukan? Baik. Puan Azlina, maksudnya sokongan dan juga semangat dan juga bantuan yang kita berikan sekarang ini perlu berpanjangan, perlu untuk jangka masa yang panjang. Bukan setakat ini saja kan, sebab pasca banjir mengenangkan barang-barang yang rosak, hanyut, masa depan dan sebagainya ya. Terima kasih banyak-banyak Puan Azlina kerana bersama Wanita hari ini, tengah hari ini, dan harapnya kata-kata itu memberi semangat buat kita semua. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan Azlina. Terima kasih. Okey, Hawa, itu dia perkongsian daripada Puan Azlina, dan saya pasti memberikan pencerahan kepada kita semua dari segi bagaimana kita boleh memberikan mereka bantuan dari segi sokongan moral lah ya, dan untuk mereka sendiri mengharungi hari-hari yang akan datang yang kita tidak pasti bagaimana, tetapi kita cuba membantu satu sama lain. Masih lagi nak membincangkan tentang perkara yang perlu kita tahu sewaktu musim banjir ini, tapi kita nak berehat dulu seketika ya Sugi. Ya, kembali lagi selepas ini di Wanita Hari Ini.